Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang pengurusan Islam, realiti dan cabaran semasa. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, memelihara agama. Agama Islam adalah merupakan sebuah agama yang diredai Allah SWT. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga agama kita supaya dihormati dan tidak diperkotak-katikkan oleh orang lain. Kita juga boleh menjaga Islam dengan memperkasakan rukun Islam dan juga rukun iman supaya akidah kita sendiri tidak terpesong. Akidah ialah elemen penting dalam setiap individu kerana ia adalah kepercayaan serta keimanan kita sendiri terhadap Allah SWT. Objektif kajian yang kedua iaitu memelihara nyawa. Nyawa adalah penting kerana ia merupakan amanat yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk kita jaga. Tetapi setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Walaupun semua manusia akan mati, ia memberikan kita peluang untuk sentiasa membuat kebaikan serta sentiasa beriman kepada Allah SWT kerana hidup kita hanya dengan satu tujuan, iaitu beribadah kepada Allah SWT. Sekiranya Allah SWT ingin menarik nyawa seseorang itu, dia tidak memerlukan kebenaran daripada sesiapa pun kerana dia Maha Esa. Apabila seseorang itu telah dicabut nyawa, hanya tinggal amal ibadahnya sahaja. Pendahuluan. Pengurusan bermaksud memastikan sesuatu tugas itu dijalankan dengan baik sehingga selesai. Dalam erti kata lain, pengurusan adalah suatu proses di mana selaras dengan perkembangan manusia dan masyarakat di sekeliling sesebuah tempat. Ia juga dikaitkan dengan pengurusan sesebuah masyarakat, keluarga dan juga pengurusan negara. Manusia perlu hidup dengan berinteraksi antara satu sama lain yang termasuk juga dengan hubungan manusia supaya mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, keselesaan dan keadilan. Keselamatan yang tidak hanya merangkumi dunia tetapi merangkumi juga akhirat. Tidak ketinggalan juga dalam bidang yang melibatkan sosial, kemasyarakatan, ekonomi dan juga politik. Selain itu, pengurusan Islam membawa ajaran dari Al-Quran dan juga dihayati oleh Rasulullah SAW. Pengurusan dalam Islam mementingkan 3 perkara iaitu kebenaran, keadilan dan ihsan. Islam adalah agama yang syumul iaitu agama yang lengkap dan sempurna. Islam sempurna sejak dari azali dan juga dari segi semua aspek seperti keamanan, hukum, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga pendidikan. Metodologi kajian. Kami mengkaji tentang pengurusan Islam berkaitan realiti semasa dan cabaran. Kajian kami ini berbentuk kualitatif di mana kami mendapatkan maklumat dan data berkaitan tajuk ini melalui jurnal, artikel, buku-buku dan juga melalui internet. Seterusnya, melalui kajian ini, kami telah mengumpulkan beberapa data ataupun maklumat berkaitan dengan konsep pengurusan Islam, di mana di sini kami mengemukakan 3 jenis konsep ataupun maksud pengurusan Islam yang kami jumpai. Yang pertama, kami mendapati bahawa pengurusan Islam merupakan satu proses yang penting dalam menguruskan manusia serta sesebuah organisasi di mana matlamat pengurusannya perlulah dicapai dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Konsep yang kedua iaitu menurut Ahmad Ibrahim Abu Sin 2001, konsep pengurusan Islam bermaksud satu proses mengurus menggunakan kemahiran, kebolehan dan kepakaran dengan menggunakan segala sumber alam sama ada berbentuk kebendaan atau kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan berpandukan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir, menurut Effendi Hassan 1990, konsep pengurusan Islam bermaksud satu pengembelingan tenaga dan sumber melalui perancangan, arahan dan kawalan dalam sesebuah organisasi mengikut prinsip dan nilai yang ditetapkan dalam Islam. Di samping itu, melalui metodologi kajian ini, kami dapati bahawa dari sudut perspektif cara pengurusan Islam ialah pengurusan dan pembangunan modal insan yang merupakan komponen utama yang perlu dititik beratkan di dalam menggerakkan dan memajukan sesebuah organisasi. Meskipun dari segi operasinya dilihat seolah-olah hampir sama dengan konvensional, namun pada hakikatnya ia berbeza, khususnya dari segi falsafah pengurusannya. Jadi di sini kami meletakkan atau
memberikan contoh perbezaan di antara pengurusan Islam dengan pengurusan konvensional melalui perbankan di Malaysia, di mana di Malaysia kita mempunyai dua jenis perbankan, iaitu perbankan Islam dan perbankan konvensional. Kedua sistem perbankan ini mungkin berbeza, tetapi mereka mempunyai cara yang tersendiri, kelebihan yang tersendiri dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Oleh itu, kami dapati bahawa pengurusan Islam ini telah banyak memberi impak positif terhadap negara kita yang dalam pelbagai aspek yang meliputi keluarga, masyarakat dan juga negara. Walaupun terdapat cabaran yang perlu dihadapi dalam menjayakan pengurusan Islam di Malaysia, namun itu semua tidak menjadi penghalang dalam merealisasikannya. Kesimpulannya, pengurusan Islam yang diamalkan di Malaysia telah membawa banyak perubahan yang positif dalam cara pentadbiran ekonomi dan sosial, walaupun ianya berdepan dengan pelbagai cabaran dalam melaksanakannya. Terdapat beberapa cabaran serta rintangan dalam pengurusan Islam. Antara salah satu cabarannya ialah pembinaan jati diri setiap Muslim untuk membentuk individu yang bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti umum mengetahui, pada masa kini terlalu banyak budaya atau trend yang bertentangan dengan akidah Islam yang telah diikuti oleh masyarakat Islam di negara kita. Oleh kerana itu, kita perlu menilai semula perkara ini supaya masyarakat Islam tidak terjebak dengan perkara yang boleh merosakkan jati diri serta akidah sebagai seorang Muslim. Setiap Muslim yang mempunyai jati diri yang kukuh boleh dijadikan sebagai contoh model insan yang mampu berdaya saing dalam masyarakat sekeliling, organisasi serta negara, dan akhirnya mampu membentuk sebuah konfigurasi yang seiring dengan perkembangan semasa. Cabaran yang seterusnya ialah penekanan terhadap pengamalan dan penghayatan terhadap nilai-nilai murni. Seperti yang kita ketahui, pada masa kini ramai umat Islam di negara kita sudah tidak mengamalkan nilai-nilai murni akibat terpengaruh dengan budaya barat. Oleh hal demikian, ianya menjadi salah satu cabaran dalam pengurusan Islam bagi memastikan penerapan nilai murni dapat diamalkan serta diamalkan dengan sempurna dalam setiap individu. Penghayatan nilai murni boleh diamalkan melalui budaya fitrah keinsanan serta pelbagai perkara yang melibatkan pembinaan sahsiah menerusi sifat mulia seperti jujur, sabar dan amanah dalam setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupan seharian masyarakat kita. Seterusnya, cabaran dalam pengurusan Islam adalah membudayakan ciri-ciri positif dalam kehidupan seharian. Ciri-ciri seseorang yang berfikiran positif seperti berusaha secara bersungguh-sungguh, mementingkan kecemerlangan, kreatif, inovatif dan lain-lain lagi seharusnya diterapkan dalam kehidupan seharian supaya dapat melahirkan individu yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Penggayaan ciri-ciri positif seperti ini mestilah digerakkan dan sentiasa ditanam dalam diri seseorang. Namun, untuk menanam sifat-sifat positif seperti ini bukanlah mudah, oleh kerana ianya memerlukan kesabaran yang tinggi untuk membentuk diri kita dengan perkara yang positif sebegini. Cabaran yang keempat ialah pemfokusan terhadap aspek insaniah yang seimbang dalam setiap pengurusan Islam. Terdapat pelbagai aspek yang perlu diberi tumpuan dari segi insaniah bagi membentuk sebuah pengurusan Islam yang sempurna. Pemfokusan insaniah ini termasuklah memfokuskan perkara dari segi teknikal seperti kepatuhan kepada prosedur, output, audit dan sebagainya. Justeru, perspektif insaniah seperti lebih memahami penambahbaikan yang sentiasa berterusan atau erti kata lain istiqamah, komitmen dalam setiap perkara yang dilakukan serta telus dan sabar untuk memperolehi kesan dan hasil yang lebih baik.
Namun, pelbagai rintangan yang perlu dihadapi dalam menyempurnakan aspek insaniah ini. Cabaran yang terakhir adalah cabaran untuk mewujudkan sebuah atau seorang pemimpin bagi sebuah organisasi yang mampu berperanan dalam melaksanakan setiap tugasnya dengan benar serta bijaksana untuk melakukan sebaran keputusan. Pada masa kini, umum mengetahui untuk mewujudkan pemimpin yang mengikuti ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh agama bukanlah perkara yang mudah. Pelbagai ciri yang perlu dinilai semula bagi memastikan wujudnya pemimpin yang mempunyai akidah yang baik dan benar. Di samping mempunyai akidah yang baik dan benar, para pemimpin ini juga haruslah menjadikan contoh sunnah dari Rasulullah dan Al-Quran sebagai panduan dalam diri mereka. Ciri-ciri kepimpinan seperti di atas seharusnya diamalkan supaya selaras dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tanggungjawab besar seharusnya juga dijalankan dengan penuh amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap umat yang bergelar sebagai seorang khalifah di alam semesta ini. Seterusnya adalah realiti pengurusan Islam di Malaysia. Dalam subtopik ini, kami akan membincangkan tentang hasil kajian kami di mana sumbangan pengurusan Islam dalam tiga pecahan kategori iaitu keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, sumbangan dalam aspek keluarga dan individu iaitu memelihara akidah dan hak individu di Malaysia. Seperti yang telah ditetapkan, kesucian akidah umat Islam di Malaysia dilindungi oleh Perkara 11/4 di mana Perlembagaan Persekutuan telah mengharamkan pengajaran agama lain kepada orang Islam. Menyedari terdapat pelbagai faktor yang boleh mengganggu gugat keharmonian akidah umat Islam, kerajaan telah menganjurkan berbagai program berbentuk penerangan, kursus dan perbincangan khusus mengenai topik yang boleh membantu umat Islam mengukuhkan akidah dan keyakinan diri. Bagi mengelakkan sebarang aspek atau pengaruh ajaran sesat daripada berleluasa, Majlis Agama Islam Negeri mewajibkan sesiapa sahaja yang ingin mengajar atau membincangkan tentang agama Islam untuk mendapatkan sijil perguruan agama daripada Majlis Agama Islam. Kedua, sumbangan pengurusan Islam dalam aspek masyarakat iaitu pembangunan sistem pendidikan agama Islam dan institusi pengajian Islam demi melahirkan masyarakat Islam yang soleh dan bertakwa. Pembangunan institusi pendidikan juga antara hasil dari pengurusan Islam di Malaysia. Corak sistem pendidikan yang wujud pada ketika dahulu adalah secara tidak formal atau tidak rasmi, dan ia wujud berkembang bersama-sama dengan perkembangan agama Islam di negeri-negeri semenanjung Tanah Melayu. Pada ketika itu, wujud institusi pendidikan yang dinamakan sebagai sekolah pondok yang mana dibangunkan dan dimajukan bersama-sama oleh masyarakat setempat secara gotong royong. Rentetan dari pengurusan Islam yang baik, telah muncul banyak institusi pendidikan formal dan sistematik menyebabkan banyak pusat pengajian Islam dibina. Contohnya ialah seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Di peringkat sekolah pula, munculnya sekolah-sekolah agama seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) atau Sekolah Menengah Arab (SMA). Pembangunan pendidikan agama di peringkat sekolah ini merupakan tunjang dan asas utama dalam pembinaan generasi berilmu, beriman dan berakhlak. Ketiga, sumbangan pengurusan Islam dalam aspek negara. Sumbangan pengurusan Islam dalam aspek negara ialah mewujudkan pelbagai organisasi dan jabatan pentadbiran untuk menyelesaikan pelbagai hal ehwal Islam. Seperti yang kita tahu, pengurusan Islam di negara kita hari ini sedikit sebanyak merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka yang berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Oleh yang demikian, muncullah beberapa badan awam yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal Islam di negara kita,
Contohnya seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. JAKIM adalah badan pengurusan Islam terbesar dan terpenting di Malaysia. Jabatan ini diberikan mandat oleh Kerajaan Persekutuan untuk berkhidmat sebagai sekretariat utama kepada badan penyelaras yang ditubuhkan kemudian untuk membuat dasar mengenai hal ehwal agama Islam di peringkat kebangsaan. Selain daripada JAKIM, terdapat juga tabung haji. Lembaga tabung haji berfungsi sebagai salah satu organisasi paling penting bagi umat Islam di Malaysia kerana ia menyelia kewangan Islam, iaitu haji dan umrah. Malaysia merupakan negara yang pertama yang mempunyai sistem pengurusan haji yang proaktif dan menyeluruh kepada rakyatnya. Memantapkan dan memperkukuhkan konsep kepimpinan dengan lebih baik. Syarat yang ditetapkan di dalam Islam sekiranya ingin menjadi seorang pemimpin yang baik iaitu mempunyai sifat al-quwwah, keupayaan mentadbir dan mengurus dengan baik, dan al-amin, iaitu amanah dalam melakukan sebarang tugas yang diberikan. Kedua, menambahkan lebih banyak ilmu pengetahuan dan mendedahkan tentang ilmu pengurusan Islam kepada semua lapisan masyarakat. Ketiga, menerapkan etika dan nilai murni dalam sistem pengurusan. Sistem pengurusan yang baik perlulah mempunyai golongan individu yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Sistem pengurusan Islam ini membuktikan bahawa Islam sangat mementingkan dan mengambil berat tentang pengurusan. Islam sangat menitik beratkan tentang apa yang harus diuruskan, bagaimana ia diuruskan, siapa yang menguruskannya dan sebagainya. Dalam erti kata lain, kepimpinan, penerapan nilai murni dan penambahan ilmu berkaitan sistem pengurusan merupakan tunjang utama bagi sesebuah pengurusan yang baik. Tanpa adanya pengurusan yang betul, maka sesebuah organisasi tersebut akan menjadi goyah. Oleh disebabkan itu, konsep pengurusan Islam perlulah dihayati dan difahami dengan jelas oleh semua agar perkara yang tidak diingini berlaku.